Hi guys, welcome back to Blue Gadget. Ini adalah Wiko T50. Brand Wiko ni memang jarang kita dengar lah untuk dekat pasaran Malaysia ni. Walaupun smartphone ni dah lama ada dekat pasaran smartphone. Dan kalau tak silap aku, Wiko ni dia selalu keluarkan smartphone yang entry level lah. Kelas permulaan punya smartphone. Smartphone yang harga bawah 500, bawah 400 ringgit. Cuma baru kali ni aku rasa yang diorang berani untuk keluarkan sebuah smartphone mid-range. Baiklah, aku dah gunakan smartphone ni dalam beberapa hari ni dan aku rasa dia adalah smartphone mid-range yang menarik lah untuk permulaan daripada brand Wiko ni. Tapi dalam masa yang sama, si Wiko ni kena banyak buat perkara yang extraordinary lah kalau nak fight dengan smartphone mid-range dekat Malaysia ni. Sebab untuk harga jualan dia ialah RM899. Jadi korang tahulah smartphone apa yang ada dalam harga RM899 tu yang kena Wiko fight untuk selevel dengan orang. Baiklah, kita mulakan dengan design dia dulu. Design Wiko T50 ni agak simple dan klasik. Bukan nak kata design Wiko T50 ni adalah satu design yang lama. Tak. Cuma dia punya design ni ada elemen-elemen klasik lah. Atau lebih senang untuk dipanggil elemen yang estetik. Kalau close up dekat back panel dia ni, kita akan nampak garisan-garisan yang memenuhi back panel phone ni. Dia ada dengan dua warna. Warna yang kita review ni aqua green, lepas tu dia ada midnight black. Phone ni juga ada warna pink, tapi sayang sekali warna pink tu tak masuk dekat pasaran Malaysia. Berat phone ni boleh tahan ringan, cuma 189 gram sahaja. Tengok sisi kanan phone ni, dia ada fingerprint scanner yang merangkap sekali dengan power button. Dia punya fingerprint scanner ni pun dah cukup pantas dan accurate. Lepas tu dia ada volume rocker. Bahagian atas ada lubang earphone, bahagian kiri kosong je. Bahagian bawah ada SIM slot yang menyokong 2 SIM card tapi tiada untuk penambahan memory card. Lepas tu dia ada mikrofon, port charging jenis Type-C dan juga speaker. Dan aku suka dekat rekaan bahagian depan dia yang mana dia mempunyai bezel yang sangat nipis. Jarang smartphone bawah 1000 ada bezel yang nipis macam ni. Ada pun smartphone Honor X8 yang tu pun dia punya bezel nipis. Dan dia dah gunakan punch hole display instead of water drop screen lah. Sebab ada lagi smartphone yang even bawah 1500 pun diorang masih menggunakan punch hole display, water drop screen. Yang ni dia dah guna punch hole display. Baiklah, bercakap pasal skrin ni, Wiko T50 ni menggunakan skrin jenis IPS LCD. Ukuran dia 6.6 inci, lepas tu resolusi dia 1080p. Jadi dengan mempunyai ukuran skrin yang besar dan juga mempunyai screen to body ratio yang tinggi, itu dah cukup buatkan aku rasa puas lah untuk tengok movie atau main game dekat smartphone ni. Ya, walaupun dia menggunakan IPS LCD, tapi what to expect lah. Sebab ya, smartphone bawah RM1000. Kalau ada brand tu yang tawarkan screen AMOLED, itu satu bonus lah. Tapi kalau dia tak tawarkan pun, dia still okay lah sebab dia bawah RM1000. So kalau nak layan movie dekat smartphone ni memang dah cukup puas hati lah sebab warna dia pun cukup vivid dan brightness dalam keadaan yang baik. Tambah pula dia mempunyai screen to body ratio yang tinggi, so memang puas hati lah tengok screen yang luas macam ni. Baiklah, untuk performance dia pula, si Wiko T50 ni menggunakan chipset daripada Helio G85. RAM dia pun dah cukup besar, 6GB dan juga internal storage 128GB. Jadi untuk Helio G85 ni aku dah banyak kali gunakan smartphone tu. Dan ya, dia punya performance tu untuk sebuah smartphone mid-range lah. Korang mau tahu Helio G85 tu dia punya performance macam mana. Jadi untuk main game yang biasa macam PUBG ataupun Mobile Legends, just fine je, korang boleh layan dengan baik. Tapi nak main Genshin Impact agak struggle sikit lah. Kita kena layan pada grafik yang low je. Untuk kegunaan harian memang takkan ada masalah. Kita boleh scrolling Facebook, Instagram, TikTok semua tu dengan lancar. Nak multitasking pun ok je dekat smartphone ni disebabkan RAM dia yang besar, 6GB. Cuma dia punya internal storage aku rasa ada yang tak cukup 128GB dan memerlukan external memory card untuk diorang punya smartphone. Tapi korang takkan dapat benda tu lah dekat smartphone ni sebab dia tidak menyokong untuk external memory card. So benda tu korang kena take note lah untuk Wiko T50 ni. Jadi untuk performance dia ni, bagi aku dia dah cukup baik lah untuk smartphone mid-range bawah RM1000. Korang nak buat apa saja kat smartphone ni, dia just nice lah. Macam aku cakap tadi, nak main game ok, nak multitasking, semua tak ada masalah. Cuma korang kena ingat dan Wiko pun kena ambil tahu yang mana pada tahun ni, tahun 2022 ni,
dah ada Helio G96 dan ada brand lain yang jual dengan tanda harga yang sama. So mungkin benda tu jadi deal breaker lah untuk si Wiko T50 ni, sebab dia gunakan Helio G85, saingan dia yang lain gunakan Helio G96. Untuk bateri dia pula, ianya berkapasiti 4000 mAh disertai dengan pengecasan yang pantas 40 watt. Dan kalau korang tertanya-tanya adakah bateri sebesar 4000 mAh ni cukup untuk kegunaan harian, yelah sekarang ni kita dinikmati dengan bateri yang sebesar 5000 mAh ataupun 6000 mAh. So adakah 4000 ni cukup? Bagi aku cukup. Aku dah try dalam beberapa hari ni, just nice lah untuk kegunaan harian. Ya, sebab dia first dia menggunakan IPS LCD, dia tak gunakan bateri yang kuat sangat, dan dia punya chipset ni bukanlah chipset yang terlalu menggunakan kuasa. Bukan chipset yang padu lah, yang macam ada dekat smartphone mid-range kelas atasan ataupun smartphone flagship. So cukuplah untuk kegunaan harian dan juga main game. Dan kalau korang seorang pengguna yang tega sekalipun, heavy user, memang kena on phone sentiasa. Lepas tu bateri korang drain, bateri korang habis, apa nak risau sebab dia punya pengecasan dah cukup laju 40 watt. Untuk kamera dia pula, dia punya kamera utama ni hadir dengan saiz megapiksel yang agak besar, iaitu 64 megapiksel. Kamera ultra wide dia 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Kamera selfie dia 16 megapiksel. Jadi untuk hasil gambar Wiko T50 ni, dia punya hasil bagi aku okey lah. Detail dia cukup tajam dan warna pun just nice. Cuma apa yang aku perasan, kalau aku on dia punya fungsi HDR, dia punya gambar tu jadi macam overexpose. Tapi tak selalulah jadi overexpose macam ni. So boleh katakan dia punya gambar ni kurang konsisten. Kalau nak cakap pasal konsisten ni, even smartphone flagship pun ada yang kurang konsisten untuk dia punya image processing. So ni benda yang normal lah untuk smartphone mid-range bawah 1000. Kalau nak dapatkan gambar yang betul-betul cantik, mesti kena ambil dalam 3 ke 4 shot, baru kita akan puas hatilah dengan hasil gambar yang kita ambil tu. Overall untuk dia punya kamera ni just nice je. Dia punya kamera ultra wide pun satu bonus lah untuk kamera smartphone bawah 1000 macam ni. Baiklah, kesimpulan dia, dengan tanda harga RM899 untuk si Wiko T50 ni, bagi aku inilah sebuah smartphone mid-range yang agak menarik lah untuk harga sekelas dengan dia. Cuma macam aku ada cakap tadi, untuk tanda harga RM899 dan sebagai pendatang baru dekat pasaran Malaysia ni, dia kena banyak homework lah diorang kena buat untuk bersaing dengan tanda harga macam tu, sekelas dengan harga macam tu. Sebab korang tahu lah, dengan tanda harga RM899 tu, banyak lagi brand lain yang tawarkan yang lebih menarik lah daripada si Wiko ni. Contoh macam diorang ada screen AMOLED, lepas tu ada refresh rate yang lebih tinggi, dan juga diorang ada chipset yang terkini. Jadi untuk si Wiko T50 ni, kena banyak buat something yang lebih lah untuk bersaing dengan harga sekelas dengan tu untuk pasaran smartphone yang ada dekat Malaysia ni. Okay, nampak itu saja video untuk si Wiko T50 ni. Macam biasa guys, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye bye. Peace.